Mari kita tengok kitab Idaman Penuntut. Sambung. Kitab Idaman Penuntut, muka surat apa tu? 5. Rumi. Jawi muka surat 14. Kita masuk bab istinja. Habis dah bab sugi. Yang terakhir kita sebelum ni bab bersugi. Habislah bab bersugi, masuklah bab istinja. Istinja. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, istinja itu bahasa Arab. Asal maknanya melepaskan diri. Asal maknanya melepaskan diri daripada benda yang mengganggu atau daripada geli. Geli itu. Atau merunsingkan. Itu maksud istinja dari segi bahasa. Setiap perkara dia ada dari segi bahasa, dia ada dari segi istilah syarak. Ini nak berterang ni dari segi bahasa. Dari segi bahasa, itulah dia maksud istinja, iaitu melepaskan diri daripada benda yang mengganggu atau daripada geli atau perkara yang merunsingkan. Itu istinja. Tapi yang kita nak bukannya itu. Yang kita nak adalah, maksud di sini ialah bercebuk. 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 Orang dulu cakap cebuk kan. Itulah istinja. Satu perbuatan mengikut secara bahasanya adalah melepaskan diri daripada perkara yang mengganggu atau perkara yang geli, perkara yang menggelikan. Dia sebut sini merunsingkan. Runsing juga tu. Boleh tahan juga runsing. Tapi yang dia nak kat sini adalah maksud di sini itu maksud syarak yang dia nak adalah bercebuk. Contohnya, kita biasa lalu perkara ni, saya ulanglah sikit. Kita solat. Solat ikut bahasa maksud dia doa. Tapi yang kita kendaki bila kita sebut solat adalah semayang lah. Perbuatan yang dimulaikan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah solat yang kita nak. Tapi maksud dari segi bahasa adalah doa. Solat. Macam tu juga ayat musta'mal, kita dah bincang sebelum ni. Musta'mal dari segi bahasa adalah yang telah digunakan. Tapi yang kita nak maksud bila kita sebut air musta'mal bukan yang telah digunakan. Air bekasan wuduk, mandi wajib ataupun bekasan basuh najis, najis hukmi. Macam tu juga maksud istinja. Ada dari segi bahasa, ada dari segi istilah syarak. Dari segi bahasa maksudnya itulah dia. Perkara yang mengganggu atau perkara yang geli-geli, merunsingkan. Tapi yang maksud di sini yang kita kendaki dalam kitab kita nak mengaji ni apa dia? Iaitu bercebuk. Maksud bercebuk tu perbuatan menyucikan najis pada kemaluan sama ada kubul dan dubur disebabkan ada sesuatu basah yang keluar. Bila kita kata disebabkan oleh satu basah yang keluar, jika yang keluar tu kering, tak perlu ataupun tak wajib untuk istilah dia panggil bercebuk ataupun istinja. Basuh lah, orang Melayu kata basuh berak, basuh kencing. Nah itulah orang Melayu mudah sikit sampai. Jadi itu maksud istinja. Kita tanya balik, takkanlah istinja, basuh berak, basuh kencing pun nak ajar? Agama Islam agama yang sempurna. Dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara dia ajar. Bermula daripada tidur sampai bangun, bermula tidur sampai bangun tidur balik. Bermula pada tidur sampai tidur balik. Bermula bangun tidur sampai tidur balik. Semuanya diajar dalam Islam. Cara pakai kasut, cara pakai baju. Kalau baju kan ada dua tangan. Tangan mana dulu nak masuk? Dia ajar.
Ajar segala-galanya dia ajar. Sehingga kan cara nak buang air besar macam mana pun dia ajar. Cara nak buang air kecil pun dia ajar. Cara nak bersihkan pun dia ajar. Kalaulah perkara kecil macam tu dia ajar, agak-agaklah perkara yang besar-besar lagi ajar. Perkara yang besar-besar lagi. Perkara cara untuk berniaga. Takkan tak ajar, basuh berak pun ajar. Takkan ada tak? Agak-agaklah. Kalaulah sekecil-kecil perkara pakai selipar pun dia ajar, agak-agak memerintah negara dia ajar. Lagilah. Itu benda besar. Nah, kita nak faham, Islam satu-satunya agama yang ada semua. Sekecil-kecil yang kita kata kecil yang tak fikir. Cara nak tidur, cara nak, semua dia ajar. Sehingga sebesar-besar perkara. Supaya kita sedar kita ni beruntung. Sebab tak ada agama dalam dunia ni, carilah agama mana yang complete set macam Islam. Ada agama yang cerita pasal sejarah aja. Ada. Agama dia cerita pasal sejarah dulu, orang dulu. Ada agama yang cerita tentang ibadah. Bukan ibadah lah. Ritual. Kita panggil ibadah macam Islam pula. Ritual. Maksudnya cara nak sembah Tuhan. Itu je dia ajar. Itu pun Tuhan salah pula tu. Ada agama dicerita tentang Tuhan semata-mata. Tuhan dia lah. Tuhan. Tapi cara tidur, cara pakai selipar, cara basuh berak tak ajar. Jadi agama-agama yang ada kalau kita kaji tak komplit. Kadang-kadang satu cerita je, cerita sejarah je, cerita lama je, tok nenek. Ini panggil agama tok nenek, agama roh, agama semangat. Ada agama cerita pasal cara nak beribadah dia je, cara nak sembah Tuhan dia je. Sembah tu cara ni. Yang lain tak dia ajar. Tapi Islam komplit, ajar segala-galanya, ajar semuanya sekali. Kita nak faham bahawasanya tak ada yang Nabi tinggal. Ajar kita semua. Sehingga cara nak cuci lepas buang air pun dia ajar. Hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib dengan sebab dia sebut sini kencing atau berak atau keluar benda najis yang keadaannya basah seperti darah dan sebagainya. Hukum tu wajib. Bila ianya wajib tak buat berdosa kan? Tu wajib. Dan bila ianya wajib, bila sebut wajib, maknanya kalau buat dapat pahala kan? Kita tahu wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa. Tu wajib. Jadi maksudnya basuh berak pun dapat pahala. Ya, saya guna istilah Melayu tu. Istinja pun dapat pahala. Ya, dapat pahala. Kerana hukumnya wajib. Malah bila sebut wajib, perkara itu penting. Bila sebut apa sahaja yang ianya wajib, perkara itu penting dalam agama kita. Maknanya dia lebih penting daripada solat sunat. Sebab solat sunat tu sunat. Tapi kita kadang-kadang sibuk duk solat sunat, basuh berak tak belajar. Itu bimbang. Kita tak nampak Allah. Padahal sedangkan hukumnya wajib. Banyaklah apa-apa perkara-perkara sunat yang kita duk buat. Sedekah ke apa ke, janji ianya sunat berbanding dengan perkara wajib lebih lagi. Dalam bab ni perkara wajib tu adalah istinja. Maka ianya wajib. Maka dia lebih lagi. Jadi kalau kita nak belajar, kita perlukan masa yang lebih untuk belajar yang wajib berbanding belajar yang sunat. Sebab hukum dia wajib. Itu dia panggil priority. Aulawiyat, keutamaan kita nak letak kat mana. Sebab kita kadang-kadang salah. Perkara yang sunat ni kita lebih-lebihkan. Dalam masa yang sama, perkara wajib kita kurangkan. Itu silap kita. Bukan kata tak boleh lebihkan perkara sunat. Perkara wajib semua buat, perkara sunat ditambah-tambah lagi. Baru betul. Kita kadang-kadang tak berapa bidak sangat perkara-perkara wajib. Antara tipu dari syaitan adalah dia galakkan kita, dia suruh kita. Syaitan suruh buat baik. Buat benda baik, iaitu buat benda sunat-sunat. Dalam masa yang sama, benda wajib jangan belajar, jangan. Alah lebih kurang. Takkan basuh berak pun kau tak tahu, dia duduk bisik telinga. Mari kita tengok, tahu ke tak tahu, mari kita tengok nanti yang Nabi kita ajar. Ada tak yang kita tak tahu? Kalau kita ada yang baru tahu, maknanya kita ni dah tua pun basuh berak pun tak reti. Allah, uduh rasa. Gitu lah. Kadang-kadang bahasa uduh macam tu yang sampai lah. Bahasa lembut tak sampai. Jadi, pertama, hukumnya wajib. Kecuali, dia ada kecuali. Kecuali para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul, dia tak ada najis pada dia. Ini akidah. Yang kita nak mengaji, ini fiqh, iaitu hukum hakam.
Bila kita masuk, kita kata hukumnya wajib. Dia kata wajib jika keluar daripada kubur dan dubur, wajib basuh. Kita terbayang semua orang, bila sebut semua orang termasuk Nabi dan Rasul. Nabi ada ramai. Ada setengah riwayat kata Nabi ada ramai 100,000 lebih. Rasul ada 300 lebih. 313, 314, 315. Ataupun yang kita tahu yang wajib kita beriman ada 25 Rasul. Mana-mana Nabi dan Rasul padanya tidak ada najis. Tak boleh kita berpegang Rasul, mana-mana Rasul lah. Sama macam kita. Begak juga. Tak boleh kata gitu. Tidak beradab. Kerana mereka tak ada. Tak ada istilah kita panggil najis. Abi yang keluar melalui kubur dan dubur, istilah yang dipanggil bukan najis. Dia panggil fudalat. Fudalat yang keluar tu. Bahasa Melayu dia tukar baris sikit. Fadilat. Sama je. Fa, dad, fa, huruf fa, lepas tu dad, lam, alif, ta. Fudalat. Kalau fadilat, fa beri atas, dad beri bawah. Fadilat. Dia tukar baris saja. Fudalat. Maksud sama. Maksudnya apa? Fadilat maksud apa fadilat? Kelebihan kan? Lebih. Begitulah maksud fudalat. Kita panggil lebihan Nabi. Mana-mana Nabi? Bukan Nabi kita je. Mana-mana Nabi? Sebab tu dia Nabi. Dia tak sama dengan kita. Dia cuma sama. Qul innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ni macam kamu dari segi manusia. Tapi banyak yang tak sama. Dari segi dia manusia, dia bukan malaikat, dia bukan binatang, dia bukan tumbuhan, Nabi dan Rasul. Dia adalah jenis manusia. Tu maksud qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku ni macam kamu. Macam kamu dari segi bukan malaikat, bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan benda. Jenis apa? Jenis manusia. Tapi yuha, aku terima wahyu. Bila nak terima wahyu, dia tak boleh ada najis dekat badan dia. Ada najis dekat badan dia, maka tak boleh terima wahyu. Sebab tu kita tak terima wahyu, sebab kita ada najis. Nabi tak ada. Habis yang keluar juga tu, keluar tu dipanggil fudalat. Apa beza dia? Dia bukan najis. Kenapa Nabi basuh? Kenapa Nabi basuh juga? Nak ajar syariat pada umat. Nabi tak wajib basuh. Sebab itu bukan najis. Tapi busuk lah. Busuk tu yang kita punya. Nabi punya wangi. Wangi. Orang ambil Nabi punya peluh buat minyak wangi. Ada para sahabat, kita dengar kita rasa geli. Tapi kita tak faham, tak kenal Nabi, sebab tu kita rasa geli. Ada sahabat minum darah Nabi, darah bekam Nabi. Nabi suruh buang, dia minum. Ummu Aiman. Nabi kata, apa sebab kau minum? Aku suruh buang darah bekamku. Nabi kata, tidak masuk neraka perut Ummu Aiman kerana ada darah aku. Oh, banyak lagi cerita kalau kita dengar. Kita kata sebab kita ingat macam kita. Nabi tak macam tu. Masa ketika Nabi sampai ke Madinah, setelah hijrah sampai di Madinah, semua pakat-pakat panggil Nabi untuk duduk rumah dia. Sebab baru sampai, mana ada rumah lagi. Semua bila macam tu, bila Nabi pergi rumah orang ni, mesti orang ni dia akan terasa sebab tak pergi rumah dia. Akhirnya Nabi kata apa? Biarkan unta aku berjalan, kat mana dia berhenti, kat situ aku akan bermalam. Sebab itu adalah arahan daripada Allah, tak ada orang boleh terasa hati. Maka unta tu berhenti satu rumah, rumah anak yatim. Sampai satu rumah tu, maka dia seronok lah, dia sedia macam-macam. Lepas tu dia buat tempat tidur, dia suruh Nabi tidur kat atas, bukan kat bawah. Macam mungkin kaki 2 tingkat lah kita kata. Malam tu panas, dia tadah peluh Nabi, palak peluh Nabi. Lepas tu dia ambil setitik, dia buat, dia panggil apa? Ibu minyak wangi tu. Minyak wangi dah ada, tambah Nabi punya bau dia tak hilang. Letak hilang. Basuh lah macam mana tak hilang bau wangi tu. Tu peluh dia. Peluh kita. Itulah peluh kita tak sama. Tak sama. Macam tu juga air liur. Macam tu juga apa-apa yang keluar daripada badan Nabi. Dia tak panggil najis, dia panggil fudalat. Maka bila kata hukumnya wajib, kecuali Nabi dan Rasul. Nabi Rasul tak wajib. Kalau Nabi buat juga, dalam riwayat mengatakan Nabi buat juga, lepas buang air suruh sahabat cari apa sebagainya, nak ajar syariat untuk kita, bukan untuk Nabi. Jadi sebab tu Nabi dia panggil fudalat. Nabi tak sama macam kita. Nabi lahir bukan kot macam kita lahir tempat keluar haid, tempat keluar nifas. Nabi tak lahir kot tu. Siapa kata Nabi keluar kot tu, orang ni kena hukum ta'zir, kena tangkap masuk penjara. Habis Nabi keluar kat mana? Nabi keluar kot bawah pusat. Ada kata belah kiri, belah ni, iaitu terbelah dengan sendirinya. Terbelah lah kita kata, terbelah keluar kot tu.
Nabi keluar, Nabi tak keluar macam kita keluar. Tak, siapa kata Nabi keluar macam tempat kita keluar, tempat keluar haid tu wajib ditangkap je. Allah tak tahu pun sebelum ni tu kena haji. Dia buat keluar kot tu, dia tak sama macam kita. Bila dia keluar kot tu, lepas habis tu dia bertakut balik. Peliknya, tak pelik. Sekarang kan ada pembesaran Caesar. Dulu lagi pelik 1400 tahun lepas. Sekarang mana pelik dah? Tak pelik pun keluar kot bawah pusat. Memang kot tu pun kalau tak boleh secara normal. Cuma dulu orang rasa pelik. Kita patutnya tak pelik pun. Tak pelik pun memang keluar kot tu. Macam-macam lah habis-habisan perbezaan di antara Nabi dengan kita. Antaranya sebab hukumnya wajib adalah bagi selain daripada Nabi dan Rasul. Sebab tubuh apa sahaja yang keluar daripada tubuh Nabi adalah suci. Adalah suci, tak najis. Jadi bukan bagi Nabi lah. Ya. Kemudian oleh sebab tu, bila kita faham hukumnya wajib, iaitu basuh kubul dan dubur apabila kita keluarkan sesuatu di situ, maka kita dapat faham bahawasanya tempat anggota yang paling penting untuk dijaga kebersihan adalah kubul dan dubur. Itu paling penting. Sebab kita tidak disuruh, tak ada hukum wajib untuk basuh perut, untuk basuh pusat, untuk basuh kepala lutut. Tak ada hukum wajib di situ untuk basuh. Tak ada. Yang hukumnya adalah sunat untuk basuh. Tapi kubul dan dubur hukumnya wajib jika keluar sesuatu. Habis itu berwuduk hukum sunat, tak wajib. Dia panggil sunat wajib. Kalau wajib pun wajib aridi. Wuduk hukumnya sunat, bukan wajib. Cuma nak semayang baru wajib wuduk. Tapi hukum wuduk kita tak boleh kata wajib, kita kena kata sunat. Kalau hukum wuduk wajib, siapa yang tak ada wuduk sekarang ni semua berdosa lah. Habis tu kan nak semayang. Kalau nak semayang baru wajib wuduk. Jadi dia panggil, habis apa hukum wuduk? Sunat. Kena kata sunat lah. Tapi bila nak semayang nanti wajib. Itu bila nak semayang. Jadi hukum yang lain sunat. Sunat. Mandi wajib tu pun kalau istilahnya tak wajib. Sebab kalau mandi wajib tu wajib, siapa yang berhadas besar wajib mandi segera. Sedangkan tak wajib mandi segera, nak semayang nanti baru mandi wajib. Maka nak kira dia panggil wajib yang berkait. Jadi kalau wajib kerana dianya wajib, hanyalah bila keluar kat kubur dan dubur basuh. Itu hukumnya wajib. Masalah segera dengan tak segera itu masalah lain. Adakah wajib basuh segera? Tak wajib basuh segera. Tapi wajib basuh. Pokoknya bila basuh dapat pahala. Pahala pula bukan pahala sunat, pahala wajib. Lagi besar pahala daripada sembahyang sunat. Saya sebut ni nak bagi kita nampak je. Bukan lepas ni kita banyak-banyaklah basuh berak, kurangkan sembahyang sunat. Bukan nak suruh macam tu. Nak bagi tahu besarnya pahala dia tu. Bila besar pahala, dia mesti ada ilmu yang lebih. Nak gaji lebih pun kena ada kelayakan yang lebih, sijil yang lebih, baru dapat gaji lebih. Begitu juga nak pahala lebih, sembahyang wajib mestilah lebih besar pahala daripada sembahyang sunat. Maka hukum hakam sembahyang wajib dia lebihlah sikit, ilmu kena ada. Biasalah tu. Perkara yang lebih kenalah ilmu tu lebih. Jadi dapat kita faham anggota yang paling penting untuk dijaga adalah kubur dan dubur. Sebab satu-satunya tempat yang syarak mewajibkan untuk basuh. Dan bila tempat tu keluar, dia ada tempat keluar yang khas. Kita tak keluar di mata rata. Kita tak keluar mengata-kata. Dia ada tempat khas. Jadi secara automatik, tempat yang untuk keluarkan sesuatu daripada kubur dan dubur, tempat itu paling penting dalam bangunan kita duduk rumah. Bahagian mana yang paling penting untuk dijaga? Bahagian yang paling penting untuk dijaga adalah toilet. Sebab kita nak buang kat situ. Kenapa? Kerana dekat badan kita, yang paling penting untuk dijaga adalah kubur dan dubur. Secara automatik, tempat dalam rumah yang tempat nak buang yang keluar dekat kubur dan dubur, itulah yang paling penting untuk dijaga. Jadi sebab itulah kalau kita tengok tempat yang paling penting untuk dijaga ianya bersih, maka tak payah tengok tempat lain dah. Kalau dekat rumah toilet tu bersih, tak payah tengok bilik tidur, garanti bersih. Sebab daripada situlah tempat yang wajib dijaga. Kalau tengok toilet masjid tu bersih, tak payah tengok kat mimbar, tak payah tengok dah, memang garanti bersih. Senang aja. Sebab tempat yang wajib dijaga. Bila tempat yang wajib dijaga adalah kubur dan dubur, tempat nak buang yang keluar kat kubur dan dubur tu tempat yang perlu dijaga juga. Sepenting kalau tubuh badan kita ni kan banyak anggota.
Begitulah kalau rumah kita, kalau masjid, mana yang paling penting? Tempat tu lah yang penting untuk dijaga. Jadi kalau masjid toilet dia bersih, maka tak payah tengok lah kat soft-soft ni, tepi-tepi tak payah tengok lah. Sebab tu tempat yang paling penting dijaga, tempat lain lagi lah jaga kalau tempat tu jaga. Sebab tu masjid dan surau ni, dia punya toilet tu, dia mestilah sampai ke satu tahap macam R&R, senang cerita. Boleh tidur. Kalau nak tidur boleh ke R&R. Macam itulah tahap dia. Kita kena buat begitu. Bila tengok masuk je toilet, gitu. Jadi bila masuk ke masjid, kita tak ada risau apa-apa dah. Entah ada najis kat situ, entah ada tahi tu, tak payah dah. Sebab tempat yang wajib untuk dijaga, dia jaga, tempat lain. Tapi kalau tempat yang paling wajib dijaga dia buat lebih kurang, tempat lain tu bahaya. Sangat berbahaya tempat lain ni. Jadi okey, kemudian sambung lagi. Alat buat bercebok, maknanya bila kita kata wajib istinja, istilah kita panggil wajib bercebok, saya sebut tadi basuh kan. Basuh tu bukan maksud basuh je dengan air je, maksudnya bercebok tu lah. Istilah orang dulu panggil bercebok, itu ialah air atau batu. Maknanya bila dia sebut atau, maknanya dia adalah option, dia adalah pilihan, dia bukan mandatory, dia bukan mesti. Contohnya kita tak ada air. Bila tak ada air baru boleh tayamum. Kalau ada air tayamum tak sah. Itu dia panggil mesti. Tak ada air pakai debu untuk tayamum baru sah tayamum. Ada air tayamum tak sah. Dia berbeza dengan istinja. Buang air kecil, buang air besar, dia bukan mesti pakai air. Dia atau, maksudnya pakai air pun boleh, atau pakai batu pun boleh. Bila sebut batu, dia sebut sini benda yang seumpamanya daripada benda yang beku. Batu atau seumpama batu. Beku tu maksud bukan cecair, benda yang kesat, yang akan sebut nanti. Cuma alat untuk istinja ada dua. Satu air, yang kedua batu ataupun tisu lah kalau kita sekarang. Atau lah pilih. Maksudnya kalau ada air pun boleh. Untuk tak nak pakai air. Nak bagi tahunya boleh. Walaupun ada air, boleh kalau tak nak pakai air. Kita nak buat cerita sikit. Jika waktu kita pergi satu tempat, di depan kita ada laut. Banyaklah air. Belakang kita sungai. Belah sini ada tasik. Banyak tasik. Belah kanan ada air terjun. Tengah hujan. Kat atas, atau ada air mata air kat bawah lagi. Kiri kanan depan belakang air kita. Kita buang air kat situ. Pakai payung lah, tengah hujan kan. Kemudian tak nak pakai air untuk basuh. Pakai benda macam batu ataupun tisu aja. Buat dengan cara yang betul. Maka lepas pada tu tak payah basuh, tak perlu basuh, ambil uduk sembahyang sah. Walaupun air atas bawah kiri kanan depan belakang penuh dengan air. Tujuan saya sebut tadi kenapa? Allah pakailah air, itu masalah kita. Saya nak cerita hukum, nak bagi tahu air banyak mana sekalipun tetap juga boleh kalau tak nak pakai air. Nak bagi tahu dia tu pilihan, dia tu bukan mesti. Berbeza dengan tayamum. Tayamum kalau ada air, tayamum tak sah, tak boleh. Malah aku pakai air sejuk, pakai berbu muka, tangan, tak sah mayang. Dia mesti tak ada air baru boleh pakai debu. Berbeza dengan ni. Kita kata saya ingat dulu masa saya kecil-kecil dulu, ejek kawan seorang, kawan yang bukan Islam ni. Dia tu Cina. Saya ingat lagi. Sampai sekarang saya ingat lagi. Nama dia pun saya ingat lagi. Namanya Lim. Lim apa dah lupa dah. Tapi bukan Goang kan. Lim aja. Dia tak ingat. Dia main basikal, kita main BMX masa tu, tahun 80-an. Masa tu BMX baru keluar. Main. Saya ejek dia lah budak-budak. Umur 9-10 tahun. Apa kau ni? Berak tak basuh. Pakai tisu aja. Kita selang beberapa tahun masuk pondok, mengaji, Allah malunya aku. Rupanya yang kita kata berak tak basuh pakai tisu itu syariat Nabi bawa. Kita kata kat dia, apa ni? Tokpek, kita panggil tokpek. Kau ni apa ni? Geli, berak tak basuh. Kita kata kat dia, sedangkan itu syariat Nabi. Seolah-olah kita macam, tapi tak tahulah waktu tu. Seolah kita macam merendah-rendahkan syariat Nabi.
Masa dulu kita kata gitu. Memang boleh, boleh, tak ada masalah. Tak basuh, tak basuh. Dia ada syarat dia ajar kat bawah ni. Walaupun ada air lah cerita ni. Kalau tak ada air, memang dah takkan tak ada air, tak nak lap ajalah. Ini cerita kalau ada air. Maknanya dia satu pilihan. Maknanya kita boleh kata syariat Nabi, sunnah Nabi. Boleh kata sunnah. Basuh dengan air. Dan sunnah Nabi juga tak basuh dengan air. Pakai batu. Dan banyak riwayat-riwayat dalam hadis. Nabi suruh ambil batu. Bila Nabi pergi ke suatu tempat, nak buang air kat padang pasir, Nabi suruh ambil batu. Sedangkan air ada. Nabi suruh ambil batu. Sebab air ada untuk minum. Nabi suruh ambil batu, maka Nabi suruh ambil 3 biji. Dia akan cerita nanti. Itu syariat Nabi. Tapi kita tengok, Allah, berok tak basuh. Bukan masalah tu. Masalahnya itu syariat. Syariat bukan boleh tengok kita ni geli kita, tak. Itu syariat. Dan syariat ni pula, sehebatnya syariat iaitu bukan pakai air. Tak pakai air ni adalah satu-satunya khusus untuk umat Nabi. Umat terdahulu tak dapat khususiah ni. Tak dapat. Maksudnya umat lain nak lepas buang air, buang kecil, buang besar, mesti basuh pakai air. Umat Nabi aja. Tiba-tiba kita tolak pula. Padahal kita je dapat khususiah itu. Kita tolak tu maksud macam tak nak terima lah. Tu maksud tolak. Macam pelik. Tak, itu khususiah untuk umat Nabi SAW. Kita sepatut bersyukur bahawasanya lepas buang air kecil, buang air besar, tak payah basuh kalau tak nak basuh. Bukan suruh buat. Dari segi prioriti dia, paling afdal basuh, pakai benda yang kesat dulu, tisu, kemudian pakai air. Itu yang paling terbaik. Martabat yang kedua pakai air saja. Martabat yang ketiga baru pakai perkara kesat aja. Itu dari segi tertib yang mana terbaik. Kita bukan nak cerita yang terbaik lagi, kita nak cerita perkara yang boleh. Nanti pakai akak lepas ni pakai akak tak rasa berak pula. Bukan maksud tu. Maksudnya itulah syariat. Oh, begitu je kita. Malah jadi sunnah. Nabi pernah buat. Bila Nabi pernah buat, kita pula geli. Nabi ajar syariat. Nabi suruh sahabat pergi ambil batu 3 biji. Nabi buat dan lepas tu Nabi ambil wuduk dan sembahyang. Kita pula rasa geli. Macam kita lagi suci pula pada Nabi. Malah ulama katakan, jika ada perasaan macam benci tau, macam bukan benci, macam tak sukalah, benci lah, macam gelinya ada perasaan tu, tak seronok, seakan-akan rasa macam tak sah je solat, rasa macam tu sebab tak basuh, pakai batu, pakai tisu aja, lepas tu ambil wuduk, lepas tu semayang, sepatutnya sah, tapi diri dia terasa macam tak sah aja, macam tak seronok aja, macam benci je perkara tu, tak suka aja. Maka waktu itu kata para ulama, sunat afdal buat, jangan basuh. Sebab apa? Seumpama macam menolak syariat. Kita tak tolak syariat, tapi rasa perasaan kita sepatutnya kena selari dengan hukum syarak. Perasaan kita bukan ikut nafsu kita. Perasaan kita kena selari dengan hukum syarak. Hukum syarak kata boleh, kita rasa macam tak puas hati, macam tak boleh. Macam geli, macam tak nak terima, macam ada. Maka waktu tu para ulama katakan jangan pakai air. Buatlah pakai tisu. Adalah syarat-syarat dia, pakai tisu. Sehingga hilang perasaan itu, waktu tu pakai air balik. Sekadar nak buang perasaan macam Nabi pernah buat, kita pula tak pernah buat. Bukan suruh buat hari-hari. Cuma nak terimalah itu adalah syariat. Syariat kata boleh buat. Hati kita kata macam tak boleh, macam tak elok, macam tak sesuai, macam-macam hati kita kata. Maka kita seolah-olah, bukan tolak, seolah-olah menolak syariat. Waktu tu syariat kata haram, nafsu kata seronok. Itu kita ikut pula. Mengumpat ni seronok. Masa nak mengumpat tu syariat kata tak boleh. Oh, kita ikut aja. Tapi syariat kata boleh, tak payah basuh, pakai tisu aja. Kita tak rasa macam menolak pula. Kita gitu lah. Kita ikut nafsu. Maka tolak caranya apa? Biar 2-3 hari. Pakai tisu. Sampai hilang dah perasaan macam tak selesa, tak puas hati. Macam tu hilang perasaan tu, semayang pun rasa sah aja. Okey, tukar balik air. Sebab air afdal. Bukan tisu afdal, bukan batu afdal, air afdal. Tapi kenapa pakai juga? Kenapa tak pakai air? Sebab ada perasaan itu. Nak buang perasaan tu. Sebab syariat kata boleh, kita pula rasa. Kita ikut syariat ke syariat ikut kita? Kita lah ikut syariat. Kata ulama' gitu. Okey. Jadi alat yang boleh digunakan pertama air. Yang kedua
benda yang seumpama benda yang beku. Maksud benda beku ni bukan cecair. Jadi benda yang beku, air pertama, yang kedua benda yang beku. Apa ciri-ciri benda yang beku? Tu kat bawah tu. Suci. Dia mesti suci. Maknanya pakai najis tak boleh. Sahabat pernah ambil 3 biji. Bila Nabi minta 3 biji batu, sahabat ambil 2 biji batu, sebiji lagi sahabat ambil tahi unta kering. Tahi unta kering. Tahi unta kering. Keraslah, keras. Nabi ambil, Nabi tengok, ini tahi unta, Nabi buang. Hadza riksun. Ni tak boleh pakai. Najis. Ambil balik, aku nak batu. Iaitu 3 biji. Cara, adalah cara buat dia. Kita tunjukkan cara buat dia. Suci. Pertama, ini mesti suci. Dia bukan najis. Kasab. Tu kasab tu. Orang dulu cakap kasab tu, orang sekarang cakap kesat. Kesat. Dia mesti kesat. Dia tak boleh licin, dia kata kat sini. Dan bukan daripada benda yang dihormati. Benda yang dihormati tak boleh. Apa benda yang dihormati? Oh, ketah ni kesat juga. Istinja dengan ketah ni, iaitu dengan kitab idaman penuntut. Allah, cabutlah kitab ni. Tak boleh, sebab dia dihormati. Hukum syarak hormat. Tak boleh pakai, tak sah. Habis pakai surat khabar. Surat khabar hormat tak? Tak hormat, boleh pakai surat khabar. Boleh pakai surat khabar. Yang perkara yang kesat, benda yang dihormati tak boleh. Dia kata sini, maka tidaklah diluluskan, tak boleh benda yang cair. Yang cair selain daripada air mutlak tak boleh. Dia kata seperti air mawar. Buang yang kecil, buang yang besar, basuh dengan air mawar. Tak boleh. Seperti cuka. Tak boleh. Kita kiaskan lain dengan sos cili ke, tak boleh. Buatlah kicap ke, semua tak boleh. Okey, tu cair, tak boleh. Tak boleh. Yang boleh dengan benda yang beku. Kalau nak benda cair, hanya air mutlak aja. Kalau nak benda yang bukan cair, yang beku, seperti air mawar semua tak boleh. Yang beku, hanya yang beku, yang boleh, dia kata apa ni? Tidak diluluskan benda yang najis, seperti batu yang kena najis pun tak boleh. Mutanajis. Tadi najis, tak boleh. Dia bukan najis, tapi dia kena najis pun tak boleh juga. Batu tu dah ada najis kat dia, tak boleh pakai. Sebab dah ada najis. Apa lagi? Atau tahi unta kering. Orang ada sebut tahi unta kering. Dia sebut, bagi contoh tahi unta kering tu daripada hadis Nabi tu. Tidaklah diluluskan benda yang tidak boleh menanggalkan najis, seperti tanah yang hancur. Pakai tanah yang hancur. Bila kita nak pakai tanah tu, nampak macam keras dah, pegang lah elok dah. Bila kena je, berai. Kalau dulu Tok Guru dulu dia bagi contoh, sabut tak boleh. Sebab apa? Bila sabut tu letak, dia akan tinggalkan dia punya sabut tu kan, dia akan tertanggal lah sabut tu, tak boleh. Dalam kitab kita bagi contoh tanah, untuk bagi faham mudah, macam sabut tak boleh, pakai sabut tak boleh. Sedangkan sabut tu kesat, suci, sepatutnya boleh. Tapi bila buat gitu, dia akan tinggalkan kan sabut tu, tak boleh. Atau benda yang dihormati pun tak boleh, seperti makanan manusia. Buat pakai makanan tak boleh. Dia bagi contoh seperti roti kering. Tengok roti, ada roti ni, malah pakai air, pakai roti. Roti tu kesat, suci, tak boleh sebab dia dihormati. Roti kering yang tiada menjadi arang. Maksudnya roti tu masih jadi roti lagi. Yang kalau lepas kita buat dah jadi hitam, jadi arang, boleh. Kenapa pula boleh? Sebab dah jadi arang lah, orang tak makan. Maka tak dihormati bagi dia. Tu bagi contoh. Jadi tak boleh lah dengan kari pap ke buat, tak boleh. Tak boleh buat. Sebab dia makanan manusia. Tak boleh. Dan seperti makanan jin. Makanan jin pun tak sah juga istinja. Umpamanya tulang. Sebab Nabi tak bagi kita buat dengan tulang. Jangan istinja dengan tulang, Nabi kata. Kerana dia adalah makanan saudara kamu daripada bangsa jin. Tak boleh. Sekalipun sudah hangus, tiada diluluskan juga, tak boleh pakai. Walaupun tulang tu dah dibakar dah hangus. Kerana jin makan tulang bukan macam kita makan. Tak. Ada beberapa pendapat kat situ. Ada yang kata tulang tu yang kita buang, Allah akan tumbuhkan daging, hanya jin je nampak. Ada daging sikit, maka dia makan daging yang dekat tulang tu. Ada yang kata bukan, dia serap zat tulang tu. Macam mana Allah Alam.
Itulah makanan mereka. Makanan jin banyak, antaranya tulang lah, antaranya asap. Banyak lagi lah makanan dia. Tapi kalau dalam bak tulang tu dia makan gitu. Jadi walaupun dah dibakar, dah jadi hitam, hangus, tetap juga dia boleh ambil manfaat. Jin boleh ambil manfaat. Boleh makan. Jin, dekat jin ada binatang tak? Alam jin. Agak-agak ada binatang tak? Sebab kita ada binatang. Jin tu, kalau dia alam jin, kita, dia alam kita lah manusianya. Dia alam jin, jin lah. Sebagai pengganti kita, jin lah. Jadi ada tak binatang jin? Lembu jin, kerbau jin. Ada tak? Senang je nak tahu ada ke tak ada. Tak payah masuk alam jin. Jin mukallaf macam kita. Maknanya dia kena semayang. Bila maknanya kena semayang, dia ada air tak? Mestilah kena ambil wuduk. Ada air, tapi air cara dia macam mana tak tahu lah. Jin bila dia mukallaf, dia macam kita semua hukum mahkam ada. Jin ada tuntutan korban tak? Mestilah ada. Habis tu dia nak sembelih apa? Dia sembelih lembu jin. Lembu jin. Ayam jin ada, harimau jin ada. Okay. Habis dia makan apa? Binatang jin ni makan apa? Sebab jin tu dia makan tulang, makan asap. Binatang jin makan apa? Binatang jin makan najis binatang manusia. Maksud binatang manusia tu binatang yang dekat alam manusia. Kalau saya ada binatang macam lembu ke kambing berak, binatang jin makan najis tu. Sebab apa boleh tahu ni? Sebab saya tanya, bukan tanya jin, orang kena rasuk. No. Kita bukan tak reti lah, orang lain yang buat. Dah pegang apa semua tu, dia tanya kau mana apa macam-macam kan. Ada apa nak tanya tak? Ustaz, ada nak tanya? Ada. Saya tanya benda tu lah. Saya tanya, dekat alam kau ada tak binatang? Lembu ke? Ada. Dia kata, macam mana dia cakap? Lupa. Suara dia garau. Aku malu untuk mengatakan. Aku malu. Binatang-binatang kami memakan najis-najis binatang pada alam kamu. Macam tu lebih kurang. Suara dalam. Wah, oh iya ke? Ini dia. Seram pula rasa pagi ni. Jin. Jadi jin makanan jin tak sah buat istinja juga. Tiada diluluskan untuk buat bercebok tak. Dengannya kerana masih menjadi makanan jin. Adapun makanan binatang boleh ke? Boleh. Seperti rumput kering. Rumput yang kering dia kesat, dia suci, maka boleh. Lepas tu nanti lembu makan, biarlah dia makan. Pening dia kata, rasa ada berperisa sikit rumput kali ni, biarlah. Sebab dia tidak dihormati makanan tu, tak ada masalah. Tapi makanan manusia tak boleh buat, makanan jin tak boleh buat istinja. Yang tak nak pakai air tadilah. Dan sebagainya, umpama kertas tisu, harus dia bagi kertas tisu ni harus dibuat bercebok dengannya. Memadailah bercebok itu dengan air sahaja. Dia bagi tahu. Dengan air je pun boleh, macam kita tak selalu buat. Memadai dah. Atau dengan boleh atau bukan mesti atau. Dengan maksud kalau tak nak pakai air pun boleh. Macam mana? Dengan 3 butir batu sahaja. 3 butir batu, 3 biji batu boleh. Atau dengan 3 penjuru sahaja. Caranya tempat keluar najis, buang yang besar, ambil batu kau 1, 2, 3 biji. Sebab apa Nabi ambil 3 biji? Ataupun 3 penjuru, batu tu besar sikit, ambil penjuru ni dulu, lepas tu ambil penjuru tu maksud ambil penjuru lain, yang penting jangan ambil kena dah, 3 kali lap. Okey, sahaja sekira-kira bersih dengannya. Lepas kalau dah 3, bersih tu maksud dah tak ada kesan dah, maka cukup. Maknanya minimum 3. Ambil tisu lah, ambil batu pelik lah, ambil tisu. Pak ke mana je? Pakai tisu. Begini. Pusing. Ada kesan, buang. Tisu yang lain. Ada kesan, buang. Tisu yang lain 3. Tak ada kesan, cukup dah. Tapi kalau pertama ada kesan, ambil kali kedua. Ada kesan, wajib yang ketiga.
Sebab 3 wajib walaupun tak ada kesan. Lepas tu disambung lagi. Sekiranya tidak bersih dengan 3 butir batu atau 3 penjurunya, hendaklah ditambah lagi beberapa butir hingga bersih. Jadi kalau kata 1 ada kesan, tengok kat situ lah. Kalau air kencing ada kesan air kencing. Kalau najis 2. 3 ada juga kesan 3, wajib 4. Ada lagi wajib 5. Ada lagi wajib 6. Maknanya paling kurang 3 walaupun dah tak ada kesan. Tapi kalau ada kesan, wajib 4, wajib 5, wajib 6, wajib 7, wajib 8, wajib 9. Oh, sakit dah lah. Wajib 10. Nak beritahu hukumnya gitu. Lepas tu dia kata pula, lepas itu jadikanlah bilangan ganjil umpama telah bersih dengan 4. Dia bagi contoh, umpama telah bersih dengan 4 tambah lagi 1 jadi 5. Jadi maknanya kalau kata 1 ada, 2 ada lagi, 3 ada lagi, wajib 4. 4 dah tak ada dah, maka dia kata sunat 5. Tak wajib lah, dia boleh 4 cukup boleh lah, tapi sunat 5. Tapi kalau 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 baru tak ada, cukup 5 cukup. Jadi maknanya kalau tak ada tu dekat genap, sunat ganjil kan. Kalau tak ada tu dekat ganjil, dah cukup. Okay. Ajar sampai macam tu sekali. Cara Nabi ajar ni, kita kata apa benda lah. Tahu satu-satu ilmu, dah faham, belajar, lebih besar pahala daripada 1000 rakaat solat sunat. Kita rasa Allah belajar benda apa, tapi dah faham lah tadi, beberapa perkara kita dah faham. Seumpama pahalanya lebih daripada 1000 rakaat solat sunat. Kalau katalah tadi ada orang solat, lepas solat berapa minit dah? 7 45 minit. Agaknya berapa rakaat baru boleh? Baru berapa? 20. Lebih kurang kot. Oh, 20 rakaat. Kalau faham ni, lebih 1000 rakaat solat sunat pahala. Kita nak pahala ke kita nak apa? Kalau faham bab ni. Walaupun nak rasa macam apa benda mengaji bab ni. Okey. Kiranya ada tinggal bekas-bekasnya tidaklah mengapa. Maksud bekas-bekasnya adalah jika ada tinggal, tak boleh hilang dah. Tinggal bekas, maksudnya ada sifat-sifat yang tinggal. Tapi najis kena habiskan sifat, dengan maksud kena pakai air baru hilang. Contohnya baunya, kena pakai air baru hilang, maka tak mengapa. Ada kata yang eloknya, ni bagi tahu, yang afdalnya bercebok itu mula-mula dikesat dengan kertas tisu. Yang afdal ni kita tak pernah buat dengan kertas tisu, kemudian diikuti dengan air, itu yang afdal. Jika hendak pakai satu sahaja, gitu. Jadi yang paling afdal, dekat toilet kena ada tisu, tapi bimbang pula berbuah dalam tu, sombat pula nanti. Tapi nak dari segi afdal, pakai tisu dulu. Lepas dah habis pakai tisu, dah tak ada dah, baru pakai air. Itu paling nombor 1, paling afdal. Kita kena buat tu yang paling afdal. Kerana pernah turun ayat Quran dekat penduduk Quba, iaitu Allah memuji penduduk Quba. Heran Nabi, turun wahyu memuji penduduk Quba. Nabi pergi jumpa penduduk Quba. Apa korang buat sampaikan Allah puji korang dalam Quran ni? Mereka kata tak ada, sama macam orang lain ni. Ada benda yang lain sikit. Kami istinja, kami akan pakai macam tisu lah, pakai batu dulu baru kami pakai air. Sampai Allah puji, ada dalam Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Allah gabungkan dua, bertaubat dan menyucikan. Menyucikan tu penduduk Quba. Penduduk Quba Allah puji. Kemudian diikuti dengan air. Jika hendak pakai satu sahaja, maka dengan airlah yang lebih elok. Yang kita duk pakai lama, nombor martabat kedua, bukan martabat pertama. Kerana ia menghilangkan ain najis dan bekas-bekasnya sekali. Bercebok dengan batu atau umpamanya itu mengandungi beberapa syarat. Oh, ada syarat kalau tak nak pakai air. Yang pertama, dia najis yang keluar itu mesti basah. Keluar najis masih lagi basah. Kalau dah kering tak boleh dah, wajib pakai air. Kalau masih lagi basah boleh pakai tisu. Itu syarat pertama. Yang kedua, tiada berpindah atau meleleh pada kawasannya, iaitu papan papan punggung yang bertangkup ketika berdiri atau daripada kawasan kepala zakarnya. Bila buang air,
kan nak sapu, kalau buang yang besar kan nak sapu. Bila sapu tu dia mestilah terlebih sikit daripada tempat yang berkedut tu. Boleh terlebih sikit tak apa. Terlebih banyak tak boleh. Mana kawasan yang boleh? Dia kata ketika berdiri dia akan bertangkup, ketika duduk dia akan terbuka. Kawasan dia panggil safhah. Kawasan tu kalau kena tak apa. Tapi kalau keluar pergi kat tepi-tepi tu, keluar pergi kena sampai tempat lain maka tak boleh dah. Maksud tak boleh tu wajib dengan air. Tak boleh dah dengan tisu. Tak boleh keluar kawasan dia lah. Ataupun kalau buang air kecil, air kencing tu hanya ada kawasan depan tu saja. Kalau dah sampai ke tempat-tempat lain, tak boleh dah. Wajib pakai air. Tiada kena najis lain daripada tempat najis itu. Tiada kena najis lain. Tiada kena najis lain. Tiada kena najis lain pada tempat najis itu. Ketika buang najis itu, kemudian tiba-tiba najis lain kena balik kat situ. Kita kata tak apalah kena najis lain. Maksud najis lain tu bukan najis yang keluar tu. Dia najis juga, kena najis lain. Tak boleh. Tak boleh. Dia hanya najis tu je boleh ada kat situ. Tak boleh ada najis lain. Mana tahu merecik ke apa kan. Demikian juga cecair lain sekalipun suci tak boleh juga. Contohnya buang air dekat air. Bila buang kat air mutlak jatuh. Plop. Air tu mercik. Shoo. Pop kena kat situ. Tak boleh dah pakai tisu. Tak boleh pakai batu dah. Wajib pakai air. Dia tak boleh kena benda lain di situ. Okey? Habis. Jika tiada syarat ini, tentulah bercebok itu dengan air, tidaklah boleh dengan batu atau seumpamanya lagi. Tak boleh dah pakai kena wajib pakai air dah. Tu syarat-syarat je secara ringkas je tu. Kita tebal dia bahas lagi panjang. Habis bab istinja. Adab buang air. Mari kita tengok kita beradab buang air ke tak? Akan datang muka surat 6 Rumi tu kita berhenti kat situ. Adab buang air. Sebab tak beradab buang air, dia banyak macam penyakit boleh datang, setan suka, setan bertenggek. Lepas tu marilah penyakit-penyakit macam-macam. Buasir lah, penyakit silsil baul lah, macam-macam penyakit. Kerana tak jaga adab. Dia adab. Adab ni kalau tak buat tak berdosa. Cuma tak ada adab, dia tak berdosa. Tidak beradab. Akan datang sambung. Tangguh dulu. Selesaikan tasbih kafarah dan suratuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.